Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, berjumpa lagi kita malam ini. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ini kita tengok pula adab-adab guru Al-Quran. Adab-adab sebagai guru Al-Quran. Yang pertamanya, tuan-tuan, kuliah pendek kita malam ini insya-Allah, ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Ini antara adab yang pertama. Adab ni banyaklah. Kita sebut malam ni sebahagian daripada adab-adab menjadi guru Al-Quran. Yang pertamanya, ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap amalan seseorang itu mengikut apa yang diniatkan. Kita kena ikhlaskan niat kita. Iaitu hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Itu yang pertama, ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala, nak jadi guru Al-Quran ni. Sebelum ni kita sebut dah, iaitu Nabi sabda dalam hadis dah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kita nak jadi sebaik-baik orang ni, sebaik-baik manusia ni, antaranya kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi nak jadi guru Al-Quran ni antaranya yang pertama sekali iaitu kena ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Yang keduanya adab menjadi guru Al-Quran ini iaitu menjauhi perasaan bermegah-megah dengan ramainya bilangan murid. Kita kena menjauhkan perasaan bermegah-megah dengan ramainya bilangan murid. Imam Syafi'i pernah berkata, "Udittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma, ya'ni ilmahu wa kutubahu, ala an la yunsabu ilayya harfa minhu." Maksud dia, aku ingin semua makhluk yang telah belajar ilmu ini, yakni ilmu dan kitab-kitabnya, agar tidak disandarkan kepada aku walaupun satu huruf daripadanya. Ini tawadhu'nya, merendah dirinya Imam Syafi'i. Jadi sebagai seorang guru Al-Quran, kita tidaklah boleh bermegah-megah dengan ramainya anak murid. Ataupun zaman sekarang ni orang guna, macam saya guna sekarang ni, FB Live ataupun page dan sebagainya. Kita berbangga dengan ramainya pengikut. Itu pun samalah dengan bermegah-megah dengan ramainya bilangan murid. Jadi tak perlulah bermegah-megah. Tujuan kita iaitu sebagai guru ni, kita nak menyampaikan ilmu. Itu tujuan pertama. Kalau kita pakai live FB ni, orang yang belajar pun nama dia anak murid juga, tak perlu cuma perlu ada data saja. Ada data boleh tengok. Dan saya pun guru-guru yang mengajar, yang menyampaikan ilmu, bukan kata mengajar, berkongsi ilmu, menyampaikan ilmu melalui online ni. Kita pun bukanlah nak apa-apa pun, bukanlah nak duit dan sebagainya. Kita nak menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu yang ada sedikit sebanyak, ataupun perkongsian ilmu sedikit sebanyak ni. Mudah-mudahan kalau belum sampai lagi ilmu ni
kepada tuan-tuan dan puan-puan yang melihat FB live saya ni. Mudah-mudahan ilmu itu boleh dipraktikkan, diamalkan, dan sama-sama kita kongsi bersama orang lain. Mudah-mudahan ilmu kita itu dijadikan sebagai diangkat sebagai amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengalir pahalanya apabila kita mati kelak. Dan sebelum saya terlupa tuan-tuan, saya ada buka satu lagi iaitu page saya, iaitu Ustaz Ahmad Nur Ibrahim. Sebab saya buka page ni sebab terlalu banyak permintaan menjadi rakan. Jadi request tu banyak, ribu-ribu lah nak jadi rakan tu. Jadi saya punya friend dalam Facebook saya dah penuh dah, mencapai hampir 5,000. Mungkin seorang dua cukup 5,000. Jadi saya tak terimalah untuk sampai 5,000 tu. 4,998. Jadi 02 tu saya taruh saja. Jadi ada nak jadi friend tu banyak. Jadi saya bukalah page saya. Tuan-tuan boleh cari Ustaz Ahmad Nur Ibrahim. Tuan-tuan tolong like. Tuan-tuan tolong like di situ, insya-Allah. Jadi kalau ramai di sana nanti, di page tu ramai, nanti saya akan live di sana lah. Buat masalah saya live di sini dulu. Sebab di sini pun ramai kawan-kawan duk tengok kan. Kan ramai mana dah lah 2-3 orang duk tengok, jadilah kan. Nanti kalau di sana ramai, di page saya tu ramai, saya akan live di page itu, insya-Allah. Tuan-tuan yang dah like tu, terima kasih. Yang belum, tolong like lah page tu supaya kita boleh berkongsi banyak lagi ilmu ni kepada rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Jadi yang keduanya, menjauhi perasaan bermegah-megah dengan ramainya bilangan murid. Yang ketiga, menjauhi perasaan membenci murid yang pergi belajar kepada orang lain. Kita mengajar Al-Quran, ada lagi guru-guru lain yang mengajar. Mungkin dalam kampung, dalam taman dan sebagainya. Jadi kalau pelajar kita tu berpindah tempat pengajian dia, pergi ke guru lain, jadi kita tak bolehlah marah kat dia. Tak boleh marah, tak boleh benci dia. Sabda Nabi SAW, "Awthaqu 'ural iman al-hubb fillah azza wa jalla wal bughdu fillah." Rawahu Tabarani. Iaitu makna dia, tali hubungan keimanan yang paling kuat iaitu cinta sayang kerana Allah dan marah benci pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, tak boleh membenci murid yang pergi belajar kepada guru yang lain. Yang keempat, iaitu berakhlak dengan akhlak terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Maksud dia apa dia? Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bazzar. Jadi nak menjadi seorang guru Al-Quran ni tuan-tuan, kita kenalah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Semasa mengajar kan, sedang mengajar, selepas mengajar, sebelum mengajar, dalam masyarakat, dalam pergaulan harian kita, mestilah kita menunjukkan akhlak yang mulia. Yang lelaki tak bolehlah pakai seluar pendek kan. Yang perempuan tak bolehlah pergi kedai kat depan rumah, duk sidai kain baju kat belakang rumah, orang lalu tengok kita duk pakai baju tangan sekerat. Orang Kedah kata baju tangan sekerat, pakai t-shirt saja, aurat duk nampak. Kita kena jaga akhlak kita sebagai seorang guru. Begitu juga dengan muamalah kita dengan orang-orang di sekeliling kita dalam masyarakat. Kita kena menjaga akhlak kita. Bila akhlak kita terpuji, insya-Allah akan menjadi ikutan kepada pelajar kita, insya-Allah. Itu yang keempat, berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Yang kelimanya, berlembut dengan pelajar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard
yatafaqahuna fid din fa idza ataukum fastawsu bihim khaira. Ini hadis ni riwayat Tirmizi. Apa maksud dia? Maksud dia sesungguhnya manusia akan menjadi pengikut bagi kamu dan sesungguhnya beberapa lelaki akan datang kepada kamu dari merata pelosok bumi untuk memahami agama. Maka apabila mereka datang kepada kamu, maka hendaklah kamu menerima pesananku agar kamu berbuat baik kepada mereka. Ini orang yang nak menuntut ilmu kepada kita tu, Nabi SAW kata kena buat baik, iaitu berlembut dengan pelajar yang datang untuk belajar dengan kita. Itu yang kelima. Yang keenamnya, iaitu menasihati pelajarnya supaya berbuat kebaikan. Sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihatu, qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Hadis ni riwayat Muslim. Maksud dia agama itu adalah nasihat. Kami berkata, bagi siapa? Beliau bersabda, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya dan bagi imam-imam kaum muslimin serta bagi orang awam di kalangan mereka. Jadi seorang guru mestilah selalu memberikan nasihat kepada pelajar. Sama ada pelajar itu pelajar yang terbaik ataupun pelajar yang kurang baik ataupun yang kurang akhlak dia, kita mestilah memberi teguran dan nasihat. Nasihat ni ialah kata-kata baik yang boleh membangkitkan semangat ataupun mengubah seorang itu supaya menjadi lebih baik. Jadi jangan lupalah sebagai seorang guru ni, kita perlulah selalu memberi nasihat. Kadang-kadang orang kata beletak, orang Kedah kata beletak. Kena beletak banyak sikit, kena bagi nasihat banyak sikit, supaya anak-anak didik kita tu menjadi orang yang berguna, insya-Allah. Yang ketujuh, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mengajar mengikut kemampuan para pelajar dan mendidik secara beransur-ansur. Kata Ibn Abbas, umirtu an ukalliman nasa ala qadri uqulihim. Apa maksud dia? Maksud dia, aku disuruh supaya bercakap dengan manusia mengikut kadar kemampuan akal fikiran mereka. Ini Ibn Abbas kata, aku disuruh supaya bercakap dengan manusia mengikut kadar kemampuan akal mereka. Jadi yang mari nak belajar tu macam-macam. Dia punya tahap kecerdasan otak dia, tahap kemampuan akal fikiran dia tu. Jadi kita tak bolehlah nak ikut semua sama saja. Kadang-kadang yang mari tu dah berumur kan. Kita suruh baca Quran, dia tak erti. Kita duk gagah suruh juga, dia balik lagu tu. Kawan baru nak berjinak-jinak, baru nak baca Iqra, nak baca Muqaddam, nak baca asas alif ba ta, huruf hijaiyah baru. Kita duk tekan duk suruh dia baca Quran, dia lari lagu tu. Dia lari balik lagu tu, dia tak mau dah. Itu yang ketujuh. Kita kena mengikut kemampuan para pelajar dan mendidik secara beransur-ansur. Seperti mana juga apabila kita mengajar di masjid-masjid dan sebagainya, kita ceramah dan sebagainya, kita menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi untuk orang kampung yang biasa-biasa tu, istilah-istilah yang canggih-canggih, yang baru-baru. Orang duk tercangak-cangak, tengah-tengah apa maksud ni kan. Jadi orang tak faham apa yang kita sampaikan. Jadi kuliah saya ni tahap dia sekolah rendah, tahap dia orang-orang yang tak faham lagi tentang apa Al-Quran atau asas-asas Al-Quran ni. Orang yang pandai dah, tu dia share lah kat kawan-kawan, mungkin rakan-rakan yang belum sampai lagi ilmu ni kan. Kuliah saya ni untuk peringkat bawah saja, bukan untuk ahli ulama, untuk orang hebat-hebat tak. Untuk orang awam yang biasa-biasa, sebab saya pun tak ada ilmu. Baca orang tulis saja. Yang ke-8, nak habis dah tuan-tuan. Yang ke-8, mendahulukan pelajar yang datang dahulu dan sebaliknya, serta mengambil berat terhadap pelajaran mereka. Ambil berat terhadap pelajaran mereka dan juga mendahulukan pelajar yang dahulu ni, maksud kata kalau kita mengajar Al-Quran di rumah tu talaqi musyafah, dia belajar membaca depan kita. Kita teguran pun depan kita baca, dia tengok kita baca, kita tengok dia baca kesalahan-kesalahan dan beri teguran.
Jadi apabila dia datang dulu, kita kena bagilah giliran kat dia dulu. Jangan kita, dia datang dulu, kita bagi orang lain baca dulu. Dia jadi tak seronok. Tambah pula kalau budak-budak. Kalau orang tua pun dia marah. Kan? Kalau kita ikut giliran lah. Kalau ikut giliran, kita kena bagi yang mana, kecuali lah di sekolah, dalam kelas, itu kita ikut Tok Guru lah. Sebab semua sekali kita yang pergi dekat murid tu, kita yang datang ke dalam kelas tu, tu tak apa. Ni kita mengajak di rumah ataupun kelas-kelas persendirian ni. Jadi kalau kita baca, murid tu baca dengan kita, maka kita ikut urutan ataupun kita ikut turn dia mai awal, kita bagi kat dia awal. Dan yang terakhirnya tuan-tuan pada malam ini, adab sebagai guru Al-Quran, iaitu tidak patut menolak seseorang untuk belajar dengan kita, dengannya dengan alasan hati tidak ikhlas. Kita tidak bolehlah menolak orang yang datang untuk belajar dengan kita. Kecil hati dia kan. Dia tak seronok lah kalau kita tolak permintaan dia. Itulah 9 adab sebagai seorang guru Al-Quran. InsyaAllah pada malam-malam yang akan datang ni, kita tengok pula tuan-tuan, hukum mengajar dan mengambil upah mengajar Al-Quran. Boleh dah ambil duit ataupun ambil upah, ambil yuran bulanan contoh dia, mingguan ke tahunan ke, kita ambil upah, boleh ke atau tidak. Ini kita akan tengok pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Dan juga hukum membaca Al-Quran atas orang-orang yang berhadas. Hukum membaca Al-Quran ke atas orang yang berhadas. Dan juga hukum menyentuh Al-Quran atas orang yang berhadas. Kita tengok apa kata ulama dalam masalah ini insya-Allah. Tuan-tuan, sekian dulu pada malam ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Jika ada salah silap, mohon beri teguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.